Hari ini adalah part 2, iaitu pemilik akaun menyerahkan kad ATM bagi urusan low scam, di mana pemilik akaun ini telah berurusan dengan satu pihak yang tidak dikenali, yang dikenali pun dikenali dalam apa-apa app dalam urusan percintaan, dipanggil sebagai low scam. Sebelum kita nak uraikan pasal benda ni, izinkan untuk kita melihat apakah keterangan yang diberikan oleh pemilik akaun ataupun scammer ataupun suspek yang terlibat dalam kes ini. Tolonglah saya kena culik. Dia orang nak 100,000. Kalau tidak, dia orang nak bunuh saya. Awan kat mana ni? Akak bawa duit kat mereka. Tak payah hantar. Dia orang suruh transfer tak boleh. Okey, boleh. Akak buat sekarang juga. Tunggu dulu. Kenapa ni? Dulu kak awak pernah transfer 100,000 kat you kan? Awak transfer kat mereka dulu. Sudah habis belanja. Okey, tak apa. Sebelah ada orang tak? Saya mau cakap dengan dia. Kalau tidak, awak buat satu sign boleh tak? Awak cover muka dengan tangan awak macam ni. Kenapa nak buat macam tu? Awak jangan lagi berlakon. Awak bukan ada dia. Apa dah terjadi ni? Ini penipu. Dia guna AI menyamar sebagai adik you. Muka mereka boleh tukar ke sesiapa dengan guna gambar saja. Skamer sekarang memang canggih. Boleh tukar wajah pula. Bukan saja mereka boleh tukar wajah, suara pun boleh tukar. Sebab itulah you kena tenang dan cek betul-betul. Faham Bang. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya ASP Devon Analekiraman, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Seberang Perai Utara. Persoalan yang diajukan, yang ditanya oleh viewer ni berkenaan tak boleh ke polis tangkap yang pemilik akaun ni, ataupun tak boleh ke polis tangkap yang pemilik akaun ni, di mana kebanyakan duit masuk ke dalam satu akaun. Tak boleh ke polis tangkap? Ya, betul. Polis akan tangkap dan membuat siasatan ke atas pemilik akaun tersebut. Tetapi apakah yang terjadi kepada pemilik akaun tersebut apabila tangkapan dibuat? Jadi untuk tujuan tersebut, beberapa keterangan yang diberikan oleh pemilik akaun ni, di mana saya akan membawa kepada tuan-tuan dan puan-puan bagi versi-versi mengikut pemilik akaun tersebut. Jadi untuk hari ini, kita akan tengok pada versi pertama, iaitu part 1, iaitu versi pertama di mana dia telah menyerahkan kad ATM dia kepada satu penama ataupun satu individu yang tidak dikenali bagi urusan pinjaman tawujud ataupun bagi urusan awal pinjaman lah. Jadi kita akan tengok berdasarkan kepada apakah keterangan yang diberikan oleh pemilik akaun tersebut ataupun kita panggil sebagai suspek lah dalam kes-kes yang pengadu buat report. Okey, selamat pagi Puan. Selamat pagi. Adakah kamu tahu kenapa kamu perlu hadir ke balai polis untuk beri keterangan? Saya perjelaskanlah apa sekarang yang terjadi pada kamu lah. Okey, sekarang kamu punya akaun CIMB Bank telah digunakan dalam kes penipuan dan ada kemasukan wang dalam you punya akaun. Okey, sekarang kad tu kamu bagi dekat siapa? Saya sebenarnya buat pinjaman, okay? So, saya bagi untuk orang dekat pinjaman tu saya hantar ke. Okay. You tengok pinjaman tu dekat mana? Saya tak ingat lah. Okey, lepas kamu dapat pinjaman tu macam mana? Dia orang first suruh hantar kad dulu. Hantar kad melalui pos. Melalui pos. Dia. Okay, pas melalui pos hantar. Dia orang cakap 2 minggu kena tunggu. Nak buat lawyer punya stamping. Untuk urusan pinjaman lah. Okey, lepas tu? Lepas 2 minggu baru saya dapat loan. Dia cakap. Dia cakap akan dapat loan dalam masa 2 minggu. Okey lah. Sekarang loan tu dapat ke tak dapat? Sampai sekarang loan pun tak dapat. Sampai sekarang loan tak dapat lah. Sekarang jadi macam mana? You ada contact bank balik tak untuk tanya bukan you punya account? Lepas saya nak buat pinjam, kan duit tu tak dapat kan. Lepas tu saya okay, I know block card tu. Nak buat kad baru. Sebab saya baru, saya suspek mungkin ada apa-apa kesalahan berlaku. Bank ada info apa-apa dekat kamu tak? And inform dekat I. Lepas ini, atas nama I, tak boleh buka akaun lagi. Nama sudah jadi blacklist dekat bank ni. Lepas tu dia cakap,
dalam 2-3 minggu dapat surat. Tapi sampai sekarang surat I mau. No, kira Bank cakap you punya akaun sekarang kena beku lah kan. Tak dapat digunakan sebab ada kemasukan yang mencurigakan, betul tak? Ya. Lepas tu sekarang, sekarang you punya kad telah disalahgunakan oleh pihak ketiga. Secara tak langsung, you punya telah melakukan satu kesalahan lah. You telah memberi you punya kad kepada pihak ketiga dengan secara tidak langsung dia punya kad kamu tu digunakan untuk menipu orang lain. Okey, masa you bagi kad ATM tu, you bagi kad saja ke you bagi sekali dengan password, username apa semua ada bagi? masa saya bagi sekali password dengan username saya. Online banking ada bagi? Saya bagi. Oh, nanti. You bagi sekali lah. Saya rasa tuan-tuan dah melihat apakah keterangan yang diberikan oleh suspek dalam kes ni ataupun pemilik akaun telah memberi keterangan. Mereka bagi tahu telah menyerahkan kad ATM bagi urusan pinjaman yang tidak wujud. Jadi untuk urusan tersebut telah menghadapi masalah-masalah sebeginilah di mana kad ATM dia tidak boleh digunakan, kad ATM dia akan disekat oleh pihak bank. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di hadapan sana, jangan sesekali menyerahkan kad ATM kepada siapa-siapa sebab itu adalah tanggungjawab pemilik akaun tersebut. Anda boleh disabitkan ke mahkamah bagi kesalahan-kesalahan atau bagi hukuman-hukuman yang saya mention tadi. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih.